المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه دارين آمين. وحروف العطف 10 وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. Baik, kata musannif rahimahullah, dan huruf-huruf ataf itu 10, yaitu waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, walakin, wa hatta fi ba'dil mawadi'. Jadi minggu lepas kita huraikan beberapa huruf-huruf ataf yang kita sebutkan bahwasanya di sana ada khilaf tentang huruf ataf pada huruf imma. Jadi jumhur ulama mengatakan huruf ataf itu huruf nahwiyin lah. Huruf ataf itu 9, bukan 10. Tidak mengira imma itu sebagai huruf ataf. Tapi musannif rahimahullah dia sebut di sini dia jadikan imma itu di sisi pandangan dia, imma itu salah satu daripada huruf-huruf ataf. Dan ataf ni terbahagi kepada dua. Yang pertama ataf bayan dan yang kedua ataf nasab. Jadi perbahasan kita di sini yang dalam mata ni adalah ataf nasab. Tapi syarah yang terang dah sedikit tentang ataf bayan. Semua di sini kita lihat ataf bayan yang disebut oleh syarah berlaku pada ma'rifah dan juga nakirah. Berlaku pada ma'rifah dan juga nakirah. Di sini ada khilaf. Sebahagian ulama tidak membenarkan ataf bayan pada nakirah, hanya pada ma'rifah sahaja. Jadi sebahagian ulama lagi membenarkan. Kebanyakan ulama-ulama nahwu tidak membenarkan, tapi di sana ada juga yang membenarkan. Jadi di sini disebut antara antara yang dibuat dalil ataupun ayat yang diambil mengatakan ataf bayan itu ada daripada nakirah adalah mimma'i sadiq. Jadi sadiq itu merupakan ataf bayan daripada ma. Dan ketika berlaku ataf bayan pada nakirah, jadi dia tujuannya mentakhsiskan. Pada makrifah tujuannya mentauhidkan. Kita dah terang. Antaranya lagi ayat syajaratin mubarakatin zaitunah. Syajaratin mubarakatin zaitunah. Jadi syajarah mubarakah, syajarah yang diberkati. Syajarah apa? Datangkan ataf bayan, mengkhususkan syajarah tersebut. Syajarah ni banyak syajarah pokok. Pokok ni pokok, banyak pokok. Jadi datangkan, takhsiskan pokok tersebut dengan pokok zaitun. Jadi zaitunah itu jadi ataf bayan. Dan tujuan dia bukan lagi dua ni, bukan saja dua ni, ada lagi cuma yang disebutkan dua, yang disebut sini dua, iaitu taudih dan juga takhsis. Kemudian kita dah terangkan sebuah sedikit tentang beberapa huruf-huruf ataf. Kita dah terangkan waw, apa faedah dia, alfa, apa faedah dia, memberi faedah apa, summa bagi faedah apa, au dan am, dan juga imma. Jadi hari ini kita nak habiskan baki-baki huruf ataf, iaitu bal, la, walakin dan juga wa hatta. Ini antara huruf-huruf ataf. Sebenarnya dia ada syarat-syarat dia. Di sini ada yang disebutkan syarat. Baik. Yang ketujuh, bal. Qala syarih rahimahullah, wa hiya, bal itu lil idrabi. Bal itu lil idrab. Dan idrab itu pula ada dua. Satu lil idrab al-ibtali, satu idrab intiqali.
Jadi idrak ada dua, satu idrak ibtali, satu idrak intiqali. Idrak ibtali dia nak membatalkan kalam yang sebelum, kalam yang lepas. Adapun idrak intiqali ini nak berpindah daripada satu kalam kepada satu kalam yang lain. Nanti kita bagi contohlah. Nah, selalunya bal ni orang terjemah bahkan. Selalunya orang terjemah bahkan. Jadi seolah-olah kita rasa daripada bahkan kita nak naik daripada satu tangga kepada satu tangga yang lain. Bahkan jadi dia nak seolah-olah nak sebut yang depan tu, yang belakang ni nak diamkan. Dia ada hukum dah, kita akan terangkan dia punya apa beberapa keadaan dia. Bal ke? Depan. Makna dia wa maknahu, makna idrak ni dulu. Makna idrak ja'lu ma qablaha fi hukmil masquti anhu. Menjadikan apa yang sebelumnya, sebelum bal, pada hukum yang didiamkan daripadanya. Menjadikan apa yang sebelum bal pada hukum yang didiamkan daripadanya. Makna ni kita akan nampak jelas bila kita tengok misal. Baik. Seperti seumpama ma jaa Muhammadun bal bakrun. Ma jaa Muhammadun bal bakrun. Tidak datang Muhammad. Nah, mudah-mudah bahasa kita Muhammad tak datang. Bal bakrun. Bahkan bakrun. Apa maksud dia? Dia nak diam hak apa ni? Hak belakang ni. Ma jaa Muhammadun. Muhammad tak datang. Bahkan bakrun. Ya. Ma jaa Muhammadun bal bakrun. Kata Muhammad tak datang, bahkan bakrun. Maknanya bahkan bakrun yang datang. Muhammad tak datang. Jadi hukum yang sebelum ni, hukum yang kita kata saat anda bagi payah sikit. Payah mana pun. Dia jaga kita isi. Kamu sekali syarat ya. Rod makhluk yang kedua ijabi atau akhir atau nahwi atau nahwi dan baik. Pertama sekali kita tengok syarat depan. Mestilah maktub dia tu mufrad, bukan jumlah. Contoh tadi ma jaa Muhammadun bal bakrun. Tuh. Jadi bakrun di sini ini maktub. Apa panggil apa ni? Maktub. Yang duduk di belakang kita panggil maktub. Ada yang selepas muhatab kita panggil maktub. Baik. Syarat maktub ni mestilah mufrad, bukan jumlah. Syarat pada muhatab ni
selepas dia mestilah apa ni mufrad, tidak boleh jumlah. Kalau jumlah bal tu tidak jadi huruf ataf. Kalau selepas dia jumlah bal tu tidak jadi huruf ataf. Baik, ini dah ada syarat dah. Syarat yang kedua, antusbaqa bi ijabin. Dia didahului dengan kalam ijab, maknanya bukan kalam nafi ataupun amar. Sebelum tu kalam sebelum tu kata apa ni, kata suruhan ataupun nahi ataupun nafi, tidak istifham. Cuma di sini dia bagi contoh kalam awalnya apa dah? Manfi. Kalam yang dinafikan. Bal makruf. Sebab dia ada hukum dia ni. Kat sini kita nak tengok hukum. Kalau kataan macam ni, ma jaa Muhammadun, kalam yang dinafikan, kemudian datang bal. Okay. Kemudian datang bal, maka nak bagi tahu kat sini ma jaa Muhammadun, Muhammad tidak datang, bahkan Bakrun yang datang. Kalau kalam di kalam manfi, maka hukum selepas bal ni lawan daripada hukum sebelum bal. Kalau kalam tu kalam manfi ataupun kalam sebelum dia nahi. Dia faham? Dia faham ni? Maknanya kalam selepas bal, apa ni, hukum selepas bal ni lawan bagi hukum sebelum bal. Kalau yang ni tak datang kan, yang ni datang, dia jadi terbalik. Dia jadi terbalik. Kalau sebelum tu nafi ataupun nahi. Kalau sebelum tu nafi ataupun nahi. Yang ni ada, sepatutnya sebut ni dulu, tapi buat contoh, dia bagi contoh nafi. Ini nak tunjuk contoh yang ni dulu lah. Dia bagi dia punya syarat bawah tu. Untuk perkataan idrib pula sebenarnya lupa. Baik, ni bagi contoh nahi dengan nafi dulu. Bagi contoh nahi dan juga nafi. Ini nahi. La tadrib Zaidan bal amran. Ini nafi, ma qama Zaidun bal amrun. Jadi nak sebut apa? Kalau nafi dan nahi, kalam yang nafi ataupun nahi, maka hukum selepas bal bersalahan dengan hukum sebelum bal. Ini hukum dia apa? Dia nahi kan? La tadrib Zaidan. Maknanya selepas dia suruh
pukul, lawan. Dan tadrib Zaidan bal amran, ai idrik amran. Faham kat sini dia suruh pukul Amar. Sebab dia punya hukum sini lawan daripada hukum sebelum bal. Ada kesalahan. Kalau sini ma qama Zaidun bal amrun, tidak berdiri Zaid bahkan Amar. Maknanya Amar yang berdiri. Sebab lawan hukumnya lawan dengan sebelum bal. Sebelum ni kata tidak berdiri, jadi berdiri. Dia akan jadi berlawanan. Ini pada masalah bal yang didahului oleh nafi ataupun nahi. Yang didahului nafi ataupun nahi. Nampak ni? Hilang. Ini contoh ijab dengan Amar ni ijab. Maksud ijab ni tak nahi, bukan nahi. Bukan nafi. Bukan nafi ijab. Jadi Amar. Kita kata kalau satu kalam tu, kalau bal itu didahului oleh nahi ataupun nafi, maka hukum selepas bal lawan hukum sebelum bal. Sekarang ni kalau lah bal itu didahului oleh ijab ataupun amar, maka hukumnya tak sama macam ni. Tengok, idrib Zaidan bal Bakran. Pukullah Zaid, pukul kamu akan Zaid bahkan Bakran. Kalau kalam amar ataupun ijab, maka di sini ada ihtimal. Di sini ada ihtimal. Idrib Zaidan bal Bakran, pukul Zaid bahkan pukul Bakar. Zaid nak suruh pukul tak? Ada ihtimal. Ihtimal tak suruh pukul, ihtimal suruh pukul. Dia ada dua keadaan. Bila didahului kalam ijab ataupun amar, dia ada dua keadaan. Yang sebelum bal tu ada dua keadaan, ada ihtimal. Kalau tadi ni tak ada ihtimal, sebelum bal lawan bagi selepas bal. Tapi sini tak. Sini sebelum bal tu ada ihtimal. Ihtimal hukum masbut, hukum yang nak didiamkan. Maknanya pukul Zaid bahkan pukul Bakar, maknanya Zaid tak payah pukul. Ataupun ihtimal pukul Zaid bahkan pukul Bakar, Zaid pun pukul sekali ke. Ada ihtimal yang sebelum bal. Sama juga yang ni, Ja'a Zaidun bal Bakrun, telah datang Zaid bahkan Bakar yang datang. Betul Zaid datang tak? Ihtimal. Ada kemungkinan ihtimal Zaid pun datang, ihtimal Bakar ni tak datang. Ihtimal datang, ihtimal tak datang. Ja'a Zaidun bal Bakrun. Tentang masalah ijab dan juga amar. Hukum yang pertama, iaitu hukum yang selepas bal, ihtimal sabit, tetap atau tidak tetap. Sebelum bal ada ihtimal. Pada masalah nafi dan juga nahi, hukum yang pertama kekal, seperti mana ia zahir. Hukum pertama kekal. Kalau kata suruh kata tak bangun, maka kekal kata tak bangun. Tapi
Dan hukum yang kedua pula selepas bal adalah lawan, yakni bersalahan bagi hukum yang pertama. Boleh nampak? Kemudian tengok dalam ni, wa yushtaratu lil aqfi biha syartan. Semua sini dia sebut alla yasbiqaha istifhamun. Yang pertama tu macam nak sebutlah an yakuna al ma'tuf biha mufradan la jumlatan. Yang apa ni, maktuf tu mestilah mufrad bukan jumlah. Dan yang kedua tidak didahului istifham. Contoh ana tak ingat. Cuma kalau selepas bal itu jumlah, kalau selepas bal itu jumlah, maka ketika itu huruf bal itu bukan huruf ataf, tapi huruf ibtida. Huruf ibtida. Lepas tu jadi mubtada. Lepas tu jadi mubtada. Ataupun nak mula kalam baru. Huruf ibtida nak mula kalam baru. Contoh apa Allah Subhanahu wa taala sebut wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Wa qalu bal ibadun mukramun. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada bal. Mereka berkata, orang kafir musyrik ni, dia berkata Allah Subhanahu wa taala ambil anak. Dia berkata apa? Malaikat tu anak Tuhan. Malaikat tu anak Tuhan. Orang Nasrani cakap siapa anak Tuhan? Isa anak Tuhan. Orang Yahudi cakap Uzair anak Tuhan. Orang kafir musyrik cakap malaikat anak Tuhan. Jadi qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka telah berkata Allah ar-Rahman tu diambil anak. Jadi lepas tu datangkan bal ibadun mukramun. Bahkan bal tu ibadun mukramun. Jadi sini ni betul ayat ni kan? Betul. Kita tengok ni apa-apa nak ingat. Subhanahan. Ada subhana. Betul lain. Betul ya. Betul ya. Betul kan? Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanah bal ibadun mukramun. Itu ada agak ayat tadi tu.
qalu taqalla rahman walada. Pertama datang subhana, nak menyucikan maha suci Allah daripada mengambil anak. Bal ibadu mukramun. Balik kauratah ni. Sebab selepas ni juga. Selepas ni jadi mubtada bagi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Bal hum ibadu mukramun. Bahkan mereka tu, para malaikat tu, hamba-hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan. Jadi selepas dia jumlah. Jadi ba ni bukan huruf ataf. Apa ni ba huruf ibtidah. Dia ibtidah, tujuan dia sama dengan ibtal. Ibtal ada dua tadi. Ibtal intiqali, idrab intiqali dengan idrab ibtali. Idrab ibtali nak membatalkan kalam yang belakang, kalam yang sebelum kita sebut tadi. Jadi bahkan nak membatalkan kalam mereka tadi yang kata Allah Ta'ala ambil anak. Bahkan para malaikat tu, mereka tu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ini nak membatalkan kalam tadi. Dia idrab tapi ibtali, nak membatalkan kalam yang sebelum. Itu maksud idrab ibtali. Ada satu lagi idrab intiqali, yang mana Allah sebut dalam ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Bal tu'thirun. Tu dah nak cerita benda lain dah. Nak masuk benda lain. Tadi cerita qad aflaha man tazakka, telah berjaya orang yang membersihkan diri dia. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan disebut Tuhan dia dan dia sembahyang. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Ini nak cerita lain. Dia tak ada kaitan dengan cerita belakang. Dia idrab intiqali, nak berpindah daripada satu kalam yang lain. Itu yang ketujuh, bal. Ada yang tak jelas kat bal sebelum kita pindah ke la. Ada la, kita yang ke-8. La wahyatan fi amma ba'daha nafsal hukmi alladhi sabata lima qablaha. Baik, la wahiyatan fi amma ba'daha. La wahiyah, la tersebut tujuan dia apa? Dia menafikan amma ba'daha, menafikan apa yang selepas la. Apa selepas la apa? Selepas la bagi maktuf. Tanfi amma ba'daha, iaitu maktuf. Dia menafikan apa? Nafsal hukmi alladhi sabata lima qablaha. Dia menafikan diri hukum yang telah sabit sebelumnya, sebelum la. Sebelum la apa dia? Maktuf alaih. Nampak kat situ. Baik, tengok contoh. Ja'a Bakrun. Ja'a Bakrun, telah datang Bakar. Jadi ada sabit satu hukum sini. Dia sabitkan hukum apa dia? Dia sabitkan maji'u Zaid. Kedatangan Zaid, maji'u Zaid dah. Maji'u pada Bakar. Sabitkan maji' pada Bakar. Telah datang Bakar. La Khalidun, tidak Khalid. Tidak Khalid. Maknanya Khalid ni main tak? Tak main. Itu maksud dia kata dia menafikan amma ba'daha, dia nafikan maktuf alaih itu hukum yang sabit pada maktuf alaih. Ana sebut dia punya istilah taqwiyah mudah. Maktuf alaih. Sebelum la ataupun sebelum huruf ataf kita panggil maktuf alaih. Selepas huruf ataf panggil maktuf. Jadi la dia ni bagi faedah apa? Dia menafikan hukum. Dia menafikan daripada maktuf alaih itu hukum yang sabit bagi silap.
dia menafikan hukum bagi maktuf, dia menafikan daripada maktuf hukum yang sabit bagi maktuf alaih. Kata lagi, la, dia menafikan apa ni, dia menafikan daripada maktuf, dia menafikan daripada maktuf hukum yang sabit bagi maktuf alaih. Kalau maktuf alaih itu ya, dia tidaklah. Kalau maktuf alaih itu datang, dia tak datang. Kalau maktuf alaih itu bangun, maknanya dia tak bangun. Yang selepas la tu lawan. Dia menafikan hukum yang sabit bagi maktuf alaih. Ja'a Bakrun, telah datang Bakar. La Khalidun, tidak Khalid. Maknanya dia menafikan maji bagi Khalid. Dia menafikan maji, kedatangan tu bagi Khalid. Maknanya Khalid tu tidak datang. Dia dapat syarat bagi syarat nikah ya. Berarti 4 syarat bagi la. Yang pertama macam tadi. Yang pertama mestilah ifrad maktufiha. Maktuf bagi maktuf tu ifrad, bukannya jumlah. Maktuf iaitu selepas la itu ifrad, bukan jumlah. Yang kedua, didahului dengan ijab ataupun amar ataupun tidak ala rajih. Ini ada khilaf. Di sini ada khilaf.
contoh bagi syarat-syaratnya lah, bagi mudah nampak. Yang pertama sekali itu maklumlah ifrad maktuf fiha, macam tadi kita sebut, maknanya maktuf bukannya mufrad. Maktuf dan mufrad bukan jumlah. Dan yang kedua, didahului dengan ijab, maknanya tidak nafi ataupun amar ataupun tidak. Contoh dia, ja'a zaidun la amrun. Ja'a zaidun la amrun. Datang Zaid, bukan amar. Tidak amar ataupun bukan amar. Maknanya tak boleh kata ma ja'a zaidun la amrun. Ma ja'a zaidun tadi dah nafi pula. Kita nak nafikan hukum. Jadi dia mesti sebelum tu ijab. Mesti kalam ijab, bukan kalam manfi. Bukan kalam manfi. Kalau buh ma ja'a zaidun la amrun, Zaid tak datang, tidak amar. Jadi tidak amar. Dia tak boleh, dia kena sebelum tu kalam ijab. Kau perhati tengok. Sebab tu sebelum tu mesti kalam ijab ataupun amar. Idrib Zaidan, pukul Zaid la amran, bukan amar. Maknanya jangan pukul amar. Sebab dia punya hukum selepas la tu lawan daripada sebelum la. Dia menafikan hukum bagi maktuf apa yang sabit pada maktuf alaih. Idrib Zaidan, suruh pukul Zaid. La amran maknanya jangan pukul amar. Hukum dia lawan. Kemudian nida, ya bena akhi la bena ammi, wahai anak saudaraku. La ibna ammi, bukan wahai anak saudaraku, bukan sepupu aku. Bukan sepupu aku. Dan syarat yang ketiga, wa alla tajtami'a ma'a atifin akhar, dan tidak berhimpun la tersebut serta huruf ataf yang lain. Tak boleh ada dua huruf ataf sekali. Contoh, ja'ani zaidun aw la amrun, telah datang kepada aku Zaid, atau patullah aw huruf ataf la huruf ataf. Jadi tak boleh berkumpul sekali. Itu syarat dia. Dan yang keempat, dia kata wa an la yasduqa ahadu muta'atifaiha 'ala al-akhar, dan tidak terbenar salah satu daripada muta'atifai. Muta'atifai itu apa dia? Maktuf dengan maktuf alaih. Muta'atifai itu maktuf dengan maktuf alaih. Tidak terbenar salah satu di atas yang lain. Contoh dia macam mana? Ja'ani rajulun la zaidun. Ja'ani rajulun, telah datang kepada aku lelaki, bukan Zaid. Zaid ni bukan lelaki-lelaki ya. Kalau ja'ani rajulun la imra'atun, tak apa. Sebab yang ni bukan yang ni. Faham tak? Tapi Zaid individu daripada rajul. Faham tak? Dia tak boleh. Kalau jadi macam ni tak boleh. Kalau macam kata ja'ani, ja'at ni imra'atu la Zainab, pun tak boleh juga. Sebab Zainab individu daripada imra'ah. Tak boleh. Dia tidak boleh berlaku macam ni. Yasduku terbenar salah satu daripada muta'atifaiha ada al-akhar. Secara ringkas je lah, dia tak bagi pun syarat tu. Dia dah tulis, aku cuba tengok dulu lah. Anda bagi terangkan secara laju-laju. Mana dapat tu dapat lah. Yang kesembilan, lakin wahia tadullu ala takriri hukmi ma qablaha wa isbati diddihi lima ba'daha. Lakin menunjuk atas apa? Kata syarah, wahya lakin tadullu ala takriri hukmi ma qablaha. Qablaha apa dia? Qabla lakin maktuf alaih. Qabla lakin maktuf alaih. Maka lakin ni dia menunjukkan atas tetapkan hukum yang sebelum lakin
dia menunjukkan atas tetap hukum yang sebelum lakin, dan dia mengisbatkan lawan hukum tersebut. Dia mengisbatkan lawan hukum ma qablaha tu lima ba'daha. Dia mengisbatkan lawan hukum tersebut bagi apa yang selepas lakin. Ini bagi maktuf. Ma ba'daha tu ba'da lakin. Contoh, la uhibbul kusala. Aku tidak suka orang-orang malas. Aku tidak suka orang-orang malas. Sekarang ni dia sabitkan dia takrir satu hukum tak? Ada takrir, dia tetapkan satu hukum, dia tak suka orang-orang malas. Lakinil mujtahidina, tetapi mujtahidin. Apa bahang kat situ? Bukan dia nak bagi tahu, tetapi aku tak suka juga orang mujtahid. Tak. Kita faham selepas lakin itu hukum yang berlawan daripada sebelum lakin. Sebab tu dia kata isbat diddihi, mengisbatkan lawan bagi hukum yang sebelum lakin. Selepas lakin tu lawan, hukumnya lawan bagi hukum sebelum lakin. Kalau sini dia sebut la uhibbul kusala, aku tidak suka orang malas, lakin mujtahidin maknanya aku suka orang-orang yang bersungguh-sungguh. Lakin al mujtahidin itu masuk kalam syarah. Jadi laki ni bukan lakinna. Adapun lakinna itu akhawat inna. Lakinna akhawat inna. Ini pun ada syarat ihab. Syarat dia dah sebut dalam ni tiga syarat dah sebut dalam ni. Wa yushtaratu an yasbiqaha nafyun aw nahyun, dan disyaratkan bahawa didahului nafi ataupun nahi. Nak guna lakin sebelum tu mesti nafi ataupun nahi. Contoh dia tadi la uhibbul kusala, aku tak suka orang malas. Itu kan dia nahi. Apa ni nafi? Dia nafi. La uhibbul kusala, aku tidak suka orang malas. Tetapi mujtahidin, tetapi aku suka orang-orang mujtahid. Kemudian wa an yakunal ma'tuf biha mufradan. Ma'tuf tu mesti mufrad, bukan jumlah. Sama macam tadi. Sama macam la, sama macam bal. Sama macam bal. Laki ni pun sama juga, ma'tuf tu mesti mufrad. La uhibbul kusala lakin al mujtahidin. Ma qama zaidun lakin amrun. Itu contoh bagi nafi. Nahi la tadrib zaidan lakin amran. Jangan kamu pukul Zaid tetapi amar. Maknanya pukul pukul amar. Alah. Dan yang ketiga wa alla tasbiqaha al-waw. Wa alla tasbiqaha al-waw. Tidak mendahului akannya oleh waw. Maksudnya sebelumnya tidak ada huruf waw. Jadi kalau sebelum dia tu katalah didahului oleh waw ataupun sebelum dia kalam ijab, maka waktu tu lakin tu harus huruf ibtida dan juga istidrak. Huruf ibtida dan juga istidrak. Contoh, maka Muhammadun aba ahadin
Birrijalikum walakin Rasulullah. Ada lakin, ada wa. Ada lakin, ada wa. Syarat dia tidak didahului, tidak didahului wa. Di sini dia didahului wa. Jadi lakin ni bukan huruf ataf ni. Lakin di sini bukan huruf ataf, tapi huruf harfu ibtida'in wa istidrak. Sama macam bal tadi. Cuma bal tadi huruf ibtida' dan dia juga lil idrak. Bagi faedah idrak, di sini huruf ibtida' dan juga bagi faedah istidrak. Makna saya lah, tapi dia bukan huruf ataf. Bagi faedah istidrak juga, tapi dalam masa yang sama dia huruf ibtida'. Sebelah itu jumlah bukannya ataf pada sebelum. Bukannya walakin ni fathah ni masuk pasal apa? Bukan ataf pada abab. Kan? Walakin Rasulullah. Ini lama jawab. Walakin ini jadi ada yang dinyatakan walakin kana Rasulullah. Tetapi adalah ia tu Rasulullah. Ini pun ayat ni pun ada pengarah. Apa maksud ini? Wa maka dan amalu abaa lagi berbeza. Walakin kana Rasulullah. Tapi kana tak ada orang ayat. Takdir ya. Walakin kana Rasulullah itu jadi khabar kana yang mahdhuf. Hatta, jelas sekali hatta wahya litadrij wal ghayah. Hatta ni bagi tadrij, bagi faedah tadrij dan juga ghayah. Apa makna tadrij? Makna tadrij huwa dalalatu ala qida'il hukmi syai'an fa syai'an. Itu menunjuk, tadrij ni adalah menunjuk atas berakhirnya hukum sedikit demi sedikit. Contohnya yamutun nas hatta al-anbiya. Manusia itu mati sehingga para nabi. Sehingga kan para nabi. Muat sebut manusia tu, atau manusia itu mati sehingga para nabi. Yang hukum mati itu dia berlaku sama ada pada orang-orang biasa ataupun pada orang-orang yang syaraf, orang-orang yang mulia. Dan bagi faedah tadrij dan juga ghayah. Anbiya tu ghayah dah tu. Ghayah pada syaraf, pada mulia. Terkadang ghayah pada perkara-perkara yang rendah. An-nahwu sahlun. An-nahwu sahlun. Ilmu nahwu tu mudah. Yafhamuhun nas. Orang orang faham. Hatta al-atfal. Sehingga budak-budak pun tahu nahwu. Kita bertemu guna hatta sehingga nak ghayah dia tadrij apa dia dan dia bagi faedah ghayah. Orang ramai tahu sehingga kan budak-budak pun tahu. Ada syarat ni, ada 4 syarat. Yang pertama ada 4 syarat. Jelas wajib dan yakuna al-maksud kedua ba'dan minal maktub alaih atau
kaba'dihi. Yang kedua, an yakuna ni maktub. An yakuna maktub biha ni an yakuna ghayatan fi syarah atau madani. Yang ketiga, an yakuna zahiran la mufmaran. Yang keempat, an yakuna mufradan la jumlatan. Yang pertama maktub. Semua ni domain gua ada tadi semua maktub. Maktub biha, maktub biha. Maktub tu lah selepas dia ni. Yang pertama, an yakuna al-maktuf biha ba'dan min al-maktuf alaihi. Mestilah maktuf sebahagian daripada maktuf alaihi. Sebut istilah ya. Tak faham tanya sahabat-sahabatnya lagi. Apa tu maktuf atau maktuf alaihi? Maktuf mestilah sebahagian daripada maktuf alaihi. Contoh dalam yang apa disebut tadi, yamutun nas hatta al-anbiya. Baik. Maktuf mesti sebahagian daripada maktuf alaih. Maktuf alaih. Ini maktuf. Baik. Nak tanya, para nabi ni bukan daripada kalangan manusia kan? Daripada kalangan manusia kan? Maka dia sebahagian daripada manusia. Selesai syarat pertama. Syarat kedua, an yakuna maktub tu ghayatan fi syaraf. Para nabi ini ghayah pada apa ni, pengakhiran pada mulianya. Manusia ni siapa yang paling mulia sekali? Para nabi ya? Makhluk ni para nabi. Jadi maktub ni dia ghayah fi syaraf ataupun sebaliknya. Bukan kembali. Syarat kedua dah ada. Syarat yang ketiga, mesti maktub tu isim zahir. Maktub isim zahir, bukan isim dhamir. Dan yang keempat, maktub tu mesti dah mufrad, bukan jumlah. Di sini maktub mufrad, bukan jumlah. Ada empat syarat. Lepas tu tanya pula. Sini cerita dah. An yakuna al-maktub biha ba'dan min maktub fi alaihi. Ini apa maksud dia? Ka ba'dihi atau ka ba'dihi. Yakni maktub seolah-olah sebahagian daripada maktub alaih. Bukan sebahagian betul, seolah-olah sebahagian. Daripada Jabat ni jariyatu hatta hadis sekarang. Mengagumkan aku oleh jariyah itu, sehingga kan mengagumkan aku perkataan-perkataan dia. Jadi hadis merupakan seolah-olah sebahagian daripada maktub alaih. Ini maktub alaih. Hadis ni maktub. Jadi maktub ni seolah kabar di maktub alaih. Sepertinya. Lepas tu cukup syarat lah, cukup syarat. Zahir mufrad.
Kemudian dia kata wa ta'ti hatta ibtidaiyatan ghairu atifatin. Dan kita hatta tu juga datang agar ada ibtidaiyah sebagai hatta huruf ibtida. Kan tadi disebut hatta fi ba'dil mawadhi', hatta pada sebahagian tempat. Maknanya ada sebahagian tempat hatta jadi huruf ataf, ada sebahagian tempat hatta tidak jadi huruf ataf. Bahkan pada sebahagian tempat hatta jadi huruf jar. Bila hatta tu jadi huruf ibtida, bila selepas dia jumlah. Bila selepas dia jumlah. Ini disebut ta'ti hatta ibtidaiyatan ghairu atifatin. Hatta tu datang dalam keadaan ibtidaiyah, tidak bukannya huruf ataf. Idza kana ma ba'daha jumlatan, jika apa yang selepas hatta itu jumlah. Contoh, jaa ashabuna hatta Khalidun hadirun, telah datang sahabat-sahabat kami sehingga Khalid pun hadir. Sehingga bermula Khalid hadir juga. Jadi Khalid tu mubtada, hadir tu khabar. Jadi selepas dia tu jumlah. Selepas dia jumlah. Wa ta'ti jaratan, dan datang juga hatta ni keadaan menjarkan. Dia jadi huruf jar. Seperti firman Allah Taala dalam qauli Taala hatta matla'il fajr, hatta matla'il fajr. Sehinggalah terbenam, terbit fajar. Terbit fajar, benam sehingga terbit fajar. Walihadza qala al-muallif wa hatta bi ba'dil mawadhi'. Hatta ni pun boleh jadi huruf jar. Sebab tu terkadang hatta ni pada satu perkataan kita boleh jadikan dia ketiga-tiga ni. Ulama sebut pada perkataan apa? Apa ingat? Akal tu sama kata hatta Roksiha ke Roksaha ke Roksuha? Hatta Roksaha boleh, Roksiha boleh, Roksuha boleh. Tiga-tiga boleh. Dia pandai nak jalan, dia boleh jalan macam. Jadi hatta Roksaha, hatta Roksiha, hatta Roksuha. Kalau hatta Roksaha jadi huruf ataf. Roksaha kita ambil satu huruf. Roksaha. Kalau Roksaha hatta jadi huruf ataf. Ini maktuf alaih. Cukup syarat tak? Cukup syarat. Sizohir lah. Jadi sebahagian daripada ikan, kepala ikan. Roksaha, roksasa makan. Jadi sebahagian daripada kepala ikan. Maksudnya aku makan ikan sehingga kepala dia. Kepala boleh badut. Hatta roksa, aku makan sekali kepala. Tapi kalau roksuha, jadi apa? Jadi bukan ada. Apa? Hatta roksuha makul. Hatta apa ni? Kepala pun dimakan. Sehingga kan kepala ikan pun dimakan juga. Nak cerita dia roksuha, roksa, kepala pun nak makan ke? Baik. Satu lagi. Hatta roksiha, huruf jar pun sama juga. Hatta rok, sehingga kepalanya. Ini kalau hatta roksiha, hatta ni huruf jar. Itu beza sikit hatta dengan ila. Kalau guna ila kat sini,
Beza apa hatta dengan ila? Beza hatta dengan ila. Kalau kata akal tu sama kata ila ra'siha, dengan hatta ra'siha, apa beza dia? Banyak arif. Kalau kata ila ra'siha, kepala tak kena makan. Kepala tak kena makan, dia tak masuk. Kalau dalam kitab tak masuk, apa kataan tak termasuk mubayya. Kalau kata hatta, ahli sekali kena makan. Kalau ila, dia takat had tu ya. Aku makan sehingga kepala aku berhenti. Kalau guna ila. Guna ila. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut ayat wudu, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Tak termasuk marafiq. Tak termasuk marafiq. Tapi hadis-hadis lain menunjukkan Nabi berwudu semuanya basuh sekali siku. Sebab tu ulama Syafi'iyah kata ila dengan mana? Ma'a. Bukan pandai-pandai nak takwil tak. Ila dengan mana? Ma'a. Maknanya siku pun termasuk sekali. Siku pun termasuk sekali. Ma'a al-marafiq, berserta dengan buku lali orang. Sama lah. Posisi siku, yang kaki buku lali. Dan pasal kenapa disebut kalau waw li mutlaqil jam'i, semata-mata nak himpun dia, jadi waw dalam ayat tak bagi faedah tertib. Mazhab Syafi'i kata kena tertib. Ada dalil lain yang ambil. Tu hatta. Sebab tu hatta ni dia macam-macam. Dia boleh jadi macam-macam. Saat dia jar, saat dia nasab, siap apa ni sempah dia rofok. Lepas tu Syekh Abdul Hamid dia kata, tak ingat siapa, tak nak si bawin dia sebut amutu wa fi qalbi syai'un min hatta. Mati kata dalam hati aku ni sesuatu daripada hatta. Ada yang tak nak tahu macam mana. Sikit lagi hukum habis. Hukmu hurufil atfi. Macam in atafta Rahman tu betul macam ada macam uktifat betul atafta. Baik, atafta ada mansub rafa'ta atau ada mansub nasabta atau ada mansub rafa'ta atau ada majzum jazamta. Taqulu qawma zaidun wa amrun wa ra'aytu zaidan wa amran wa marartu bi zaidin wa amrin wa zaidun lam yakun wa lam yakun. Ada tak nuskah fa'in atafta biha? Ada nuskah fa'in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Ada? Yang ada biha selepas dia. Ada. Kalau yang ada nuskah fa'in atafta ada biha tu kena pakai atafta. Tapi kalau biha tu tak ada, fa'in utifat boleh, tak ada masalah. Yang nampak memang ada nuskah nampak fa'in utifat ala marfu'in rufi'an atau ala majzu'in juziman fa'in nusi'at apa ni atau ala marfu'in kufidat. Kena tu ikut dah tu. Tapi kalau ada biha tu tak boleh. Kalau nak pakai utifat tak boleh. Kena pakai atafta. Fa'in atafta biha ala marfu'in rafa'ta atau ala mansubin nasabta atau ala majzumin jazamta. Semua dihazab lah tu. Fa'in atafta biha
in atafta biha ala marfu'i, atas marfu', isim marfu' ataupun fa'il. Marfu' tu kena takdir lah tu, dia sebut sifat. Maknanya fa in atafta ala ma'tufin alaihi marfu'un, jika kamu atafkan dengan huruf-huruf ataf tadi ke atas ma'tuf alaih yang marfu', rafa'ta ay rafa'tal ma'tuf. Tapi dia dah buang dah. Ini sya'nul matni, matan dari ringkas. Kalau kamu atafkan dengan huruf ataf ni di atas ma'tuf alaih yang marfu', maka rafa'ta ay rafa'tal ma'tuf. Kalau kamu atafkan di atas mansub, yang marfu' alaih yang mansub, nasabtal ma'tuf. Au ala makhfudin pun sama juga. Au ala ma'tufin alaihi makhfudin khafatta ay khafattal ma'tuf. Au ala majzumin jazamta. Macam tu lah. Masalah jazam ni dekat fa'il je lah. Siap tak boleh. Taqulu qama Zaidun wa Amrun wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Zaidun ma'tuf, Amrun Zaidun ma'tuf alaih, Amrun ma'tuf. Jadi maktub dia ikut maktub alaih, jadi tabi'. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Zaidan maktub alaih, Amran maktub. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Aku lalu melewati Zaid dan juga Amrin. Amrin Zaid, Zaidin maktub alaih, Amrin maktub. Wa Zaidun lam yakum wa lam yakum. Ini fa'il. Zaidun lam yakum majzuman wa lam yakun. Wa lam yakun. Katalah tak ada lam yakun, dia akan jadi, kalau maktuf pada sebelah, dia akan jadi maktuf alaih, dia akan jadi yakun saja. Kalau tak ada lam. Di sini ada lam. Lam yakun wa lam yakun. Wa aqulu hadhihi al-ahruf al-asharah taj'alu ma ba'daha tabi'an lima qablaha fi hukmihi al-i'rabi. Macam mana? Qulu hadhihi al-ahruf al-asharah taj'alu ma ba'daha tabi'an lima qablaha fi hukmihi al-i'rabi. Fa in kana matbu'u marfu'an kana at-tabi'u marfu'an. Nahu qabalani Muhammadun wa Khalidun. Khalidun maktufun ala Muhammad wal maktufun ala marfu'in Wal ma'tuf ala marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Baik, dia kata ke-10 huruf ni menjadikan apa yang selepasnya, selepas huruf ni, dia ikut hukum, dia ikut apa yang sebelum. Ke-10 huruf ni menjadikan apa yang selepasnya, dia ikut apa yang sebelumnya pada hukum i'rab. Maknanya kalau yang sebelum tu, yang maktuf alaih itu marfu', dia pun jadi marfu'. Yang selepas tu pun jadi marfu'. Kana tabi'u marfu'an. Nahu qabalani Muhammadun wa Khalidun. Jadi waw itu salah satu pada huruf asyarah, dia menjadikan Khalid, dia ikut hukum Muhammad. Dia ikut hukum Muhammad. Fa Khalidun Muhammad ma'tufun ala Muhammadin wal ma'tuf ala al-marfu' marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah. Wa in kana al-matbu'u mansuban kana tabi'u mansuban. Nahu qabaltu Muhammadan wa Khalidan. Disebabkan ada waw tu, Khalid tu dimansubkan, dia ikut hukum Muhammad. Fa Khalidan ma'tuf ala Muhammad wal ma'tuf ala al-mansubi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Wa in kana al-matbu'u makhfudan kana tabi'u makhfudan. Mislah nahwu marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Masalah maktuf pada apa ni, sesuatu yang menjarkan, kalau ikut apa ni jumhur, kena ulang huruf yang menjarkan tu, kena ulang huruf jar tu. Tapi di sini Ibnu Malik tak, dia tak syarat yang tu, tak syarat. Kalau ikut jumhur, marartu bi Muhammadin wa bi Khalidin, ulangkan huruf jar yang menjarkan tu.
fa Khalidun ma'tuf ala Muhammad. Itu siapa yang hafal matan Aqidatul Awam kata selepas Nabi alaihi musallatu wassalamu wa alihi madamatil ayyamu, alaihi musallatu wassalamu wa alihim. Ini wa ala alihim, tapi dia tak ulangkan wa ala alihim. Sepatutnya alaihi musallatu wassalamu, alaihi musallatu wassalamu wa alihim. Ini as-salatu wassalam ala alihim, tapi tak ulangkan huruf ala. Cuba tengok syarah Nur apa? Syarah dia Syekh Hamidawi Nurul Ghulam. Dia abang dalam tu ini apa atas kaul yang mengatakan Muhammad Sayyidina Muhammad tak perlu ulangkan jar. Marartu bi Muhammadin wa Khalidin fa Khalidun ma'tuf ala Muhammad wal ma'tuf ala al-mahfudhi mahfudun wa alamatu khafdi al-kasratu dhahirah wa in kana al-matbu'u majzuman kana tabi'u majzuman aidan. Nahu lam yahdur Khalidun aw yursil rasulan. Ni tak datangkan lam dah, maksudnya kau faham kat sini dia ikut hukum belakang. Lam yahdur Khalidun, Khalid tak datang, dan Khalid atau dia tak datang atau tidak menghantar Rasul, dia tak menghantar utusannya. Dia datang pun tak, hantar utusan pun tak. Kita faham apa maksud kat situ lam yusil. Tu ada huruf ataf, dia akan ikut hukum belakang. Wa in kana fa yursil ma'tufun ala yahdur wal ma'tuf ala al-majzum majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun, dan alamat jazmnya adalah sukun. Wa min hadhihi al-amsilah ta'rifu anna al-isma yu'tafu ala al-ismi wa anna al-fi'la yu'tafu ala al-fi'li. Isim diatafkan ke atas isim, fi'il diataskan atas